Okey, alright, kita dah rekod. Okey, jadi ini gambar, kalau kamu tengok gambar ni. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, dia gambar kebun. Okey, pemandangan di kebun. Okey, kebun mana tu? Tengok kebun tu. Kat kebun ni ada kat belakang tu nampak ada lembu. Okey, kemudian ada orang, ada pakcik ni dengan ada keluarga dia mungkin tengah menanam pokok, macam-macam pokok yang dia tanam. Ada pokok terung, pokok sayur terung. Lepas tu ibu dia kat belakang ni dia tengah siram pokok. Lepas tu adik ni yang pakai baju biru di tengah ni, dia kata nyamannya udara di sini. Kemudian dah ada pokok kacang. Lepas tu kat bawah tu ada ayam. Nah, nampak tak ada seekor ayam. Ayam ni pun dia cakap, saya nak makan juga. Ayam nak makan juga. Ayam makan apa? Dia makan pokok ke dia makan cacing kat dalam tanah ni? Okay, kita tengok nanti. Jadi ini ialah, kalau kamu tengok keseluruhan gambar ni, setiap benda hidup, pokok, haiwan dan juga manusia ni semua benda hidup. Tiga-tiga ni adalah benda hidup. Benda hidup ni saling berkait, saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Okey? Okey, kita tengok daripada sekecil-kecil haiwan, contohnya apa? Ini tak berapa kecil lah. Tengok tak gambar, ada gambar belantang warna hijau ni. Ada seekor belalang. Okey, seekor belalang. Belalang tu kecil. Walaupun kamu tak nampak mulut dia, tapi dia tetap benda hidup dan dia memerlukan makanan. Apa makanan dia? Daun. Jadi dia makan daun tu. Jadi bila kamu tanam, orang ni tanam pokok, jadi belalangnya adalah sumber makanan. Okey. Apa jadi kalau orang tak ada tanam pokok? Semua manusia ni dia tunggu je pokok tu hidup. Tapi dia tak ada tanam sendiri. Maksud kita tak ada buat tanaman semula. Jadi putuslah rantaian makanan tu. Okey, macam juga lembu ni. Okey, lembu ni. Kalau lembu ni tak makan, kita manusia dapat makan tak daging lembu? Kita tak dapat makan lah sebab lembu tu pun tak boleh nak makan, dia tak boleh nak hidup. Okey? Sebab tu ketiga-tiga benda hidup yang ada yang kamu tahu ni saling berkait dan saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Itu di bawah tu, manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan. Terutamanya manusia dengan haiwan lah. Sebab manusia makan tumbuhan, makan pokok. Contohnya daun-daun sayur-sayur itulah kita makan. Kita juga makan haiwan. Kita makan ayam, kita makan daging lembu, makan kambing kan. Makan burung puyuh. Okey, jadi haiwan pula ada haiwan kita boleh makan, ada haiwan tak boleh makan. Okey. Tapi adakah pokok makan manusia? Boleh ke pokok makan manusia? Tak boleh. Boleh ke pokok tu, daun tu ke pokok tu makan haiwan? Tak boleh. Tak boleh juga. Jadi Tak cuma boleh. jadi kita manusia dengan haiwan yang perlukan pokok dan tumbuhan. Okey. Tapi tumbuhan ni untuk dia hidup dia perlukan manusia. Kenapa? Supaya kita tanam, kita bagi dia subur. Untuk bagi dia subur, untuk dia hidup kita perlu siram dia kan. Sebab kalau kita tak siram, bolehkah dia hidup dengan subur? Kalau bergantung kepada, kalau cakap Malaysia ni kan panas kan. Jadi kalau kita tak siram, kalau contohnya pokok sayur, bolehkah dia hidup? Dia hidup mungkin tapi tak subur. Mungkin kalau boleh hidup pun dia pokok dia kecil, dia tak besar. Jadi tumbuhan perlukan manusia untuk membantu dia hidup membesar. Okey? Alright. Setakat ni boleh faham? Boleh faham? Kalau boleh faham tekan tangan tu. Ada? Boleh. Alright, itu okey, kita tengok slide yang seterusnya. Kepentingan tumbuhan kepada manusia dan juga haiwan. Okey. Tumbuhan ni apa kepentingan dia? Okey, kita tengok balik pada gambar yang tadi tu. Okey, kita tengok tak ada pula sini. Cikgu tekuk gambar dia. Okey. Okey. Tumbuhan ni kepada manusia dan haiwan. Okey. Yang pertama sebagai habitat. Habitat kepada siapa?
kepada haiwan. Ada setengah haiwan bergantung kepada tumbuhan pokok-pokok besar untuk tinggal. Habitat ni tempat tinggal. Habitat tu maksudnya apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Okey, apa contoh haiwan yang tinggal di pokok? Contoh haiwan yang Belalang. burung, belalang, lagi? Pokok haiwan apa lagi tinggal di pokok? Burung. Selain burung? Harimau. Siapa? Apa? Harimau. Ulat bulu. Harimau, ulat bulu. Lagi? Kerengga. Kerengga. Itu contoh-contoh haiwan. Jadi dia bergantung, dia perlukan tumbuhan tu untuk sebagai tempat tinggal dia. Kalau contoh burung, kenapa burung tinggal dia buat rumah sarang dia kat tempat tinggi? Supaya dapat melindungi apa? Telur dia. Telur dia daripada dimakan dia. Nanti kalau takkan haiwan-haiwan lain duk makan pula telur dia kan. Jadi dia dia buat sarang tu kat tempat tinggi untuk sukar lah. Bukan tak boleh, ada juga haiwan yang boleh makan kat tempat tinggi, tapi tak semua. Tadi dia dapat melindungi, mengurangkan risiko daripada dimakan oleh haiwan lain. Okey, itu kepentingan tumbuhan. Lepas tu haiwan juga perlukan tumbuhan untuk makan. Haiwan makan daun kan? Ada haiwan makan daun kan? Ada. Apa contoh haiwan yang makan daun? Ulat bulu. Ulat bulu. Kak lembu makan rumput, belalang makan daun. Lagi? Kambing makan apa? Rumput. Rumput. Zirafah? Rumput. Lembu. Okay, jadi dia semua makan pokok-pokok yang tumbuh liar tu kan, pokok-pokok liar, makan daun rumput apa semua. Okey, kepentingan haiwan. Okey, manusia. Kalau kita zaman dahulu kala, ataupun kita pergi trekking masuk ke hutan, kita perlukan pokok-pokok besar ni kan untuk kita dirikan kemah supaya lebih selamat. Jadi itu je. Tapi tak adalah kita tinggal kat situ. Tapi boleh juga kalau ada tu kan, kamu nak tinggal. Ada orang kan dia tak suka duduk kat kawasan ni, dia suka duduk dalam hutan kan. Dia rasa lebih tenang. Okey, jadi bila banyak pokok tu dia melindungi dia daripada haiwan-haiwan lain. Berbanding kalau dia padang besar, padang je gitu, tak ada pokok, terdedah tak dia dengan risiko bahaya kan. Okey, yang kedua sebagai sumber makanan, kamu tahu. Yang ketiga, dia cakap sumber ubatan ni. Macam mana tumbuhan ni boleh jadi sumber ubatan? Ya ke? Boleh jadi ke? Macam mana dia jadi sumber ubatan ni? Tak tahu. Kamu juga tahu ubat-ubat yang dalam botol aja semua kan. Sebenarnya ada tumbuhan herba. Pernah dengar tumbuhan herba? Tak. Pokok-pokok herba, contohnya pokok apa? Pokok tokak ali, pokok apa? Daun sirih. Lagi apa? Pokok kunyit. Sebenarnya pokok-pokok tu kalau kita macam terdesak, kita tak ada ubat untuk kita merawat, kita boleh guna tumbuh-tumbuhan ni untuk rawat kita punya sakit. Contohnya macam kunyit, isi kunyit tu kita boleh buat apa? Untuk luka. Kalau kamu terluka tak ada nak cari tu kan luka, boleh. Sebab kunyit tu dia mengandungi apa? Antioksidan ke apa? Cikgu kurang pasti, nanti cikgu cek lagi. Jadi dia boleh merawat. Tu contohlah sumber ubatan. Okey, ada pokok-pokok. Kalau pergi-pergi kat hutan ada beberapa jenis tumbuhan, daun-daun yang boleh merawat. Kalau macam gatal ke apa, kita boleh ambil. Macam orang berubat zaman dulu-dulu. Okey, zaman dulu-dulu dia tak ada. Okey, kalau sekarang ni ialah kita dah banyak kepada perubatan moden, dah banyak kat farmasi, jadi mudah. Tapi kalau kita ada ilmu perubatan tradisional, ada jenis-jenis tumbuhan yang boleh dibuat ubat. Okey, yang terakhir sebagai sumber udara. Kamu pernah ke? Macam mana tumbuhan boleh jadi sumber udara? Sebab apa? Sebab apa tumbuhan jadi sumber udara? Siapa tahu?
Keluarkan oksigen. Pandai. Siapa cakap tu? Siapa yang cakap Cakap nama. Ya. Siapa? Siapa yang cakap oksigen tadi? Tadi saya dengar orang Dania. Okey, yes. Pokok dia mengeluar daun pokok yang berwarna hijau tu dia mengeluarkan oksigen sebenarnya. Okey, mengeluarkan oksigen. Oksigen penting untuk haiwan dan manusia. Sebab apa? Untuk apa? Oksigen penting untuk bernafas. Kita bernafas, kita sedut oksigen dan kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu untuk siapa pula? Tumbuhan. Pokok. Okey, pokok, tumbuhan, dia keluarkan oksigen. Oksigen tu kita akan sedut udara, oksigen. Kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu pula pokok yang akan sedut untuk dia menjalani proses fotosintesis. Dia akan berpusing lah. Sebab tu kita semua saling berkait. Okey. Alright. Alright, kita boleh pergi next. Keperluan asas biji benih. Okey. Biji benih, nampak tu biji. Tu cara kita tanam lah. Pokok bermula daripada, semua pokok bermula daripada biji. Apa keperluan asas biji benih ni kalau dia nak hidup? Siapa tahu? Tak tahu. Siapa tahu? Tak tahu. Kalau kita nak bagi biji benih tu hidup, apa dia perlukan? Air. Pandai pun. Lagi? Selain air? Udara lagi? Cahaya. Bagus. Okey, itu keperluan asas biji benih. Okey. Kita tengok. Jadi biji benih perlukan air, kita perlu siram dia. Kalau kita tak siram, dia akan susah nak hidup dan kemungkinan besar akan mati. Dia akan kecut, dia tak boleh hidup. Dia perlukan udara juga, okey, untuk dia membesar dan juga sebab dia benda hidup perlukan udara dan juga suhu yang sesuai. Biji benih, dia perlukan suhu yang sesuai. Tak semua pokok kita boleh jemur kat tengah panas. Kalau kamu pergi tanam dia, kamu letak kat tengah panas, ada setengah pokok dia akan mati. Tapi ada pokok dia perlukan udara. Jadi kamu kena tahu kita tanam pokok apa. Jadi suhu yang sesuai bagi setiap pokok. Okey, boleh faham? Boleh. Okay. Alright. Boleh. Okey, kita tengok itu keperluan asas untuk biji benih. Dah jadi biji benih, dia dah keluar. Tengok kat gambar yang cikgu tunjuk ni, dia dah keluar. Okey, dia dah keluar ni biji benih dia dah keluar sikit daun sikit, lepas tu dia keluar 2 keping daun, lepas tu dia keluar batang dia besar dan nampak tu orang tu siram. Jadi sehinggalah dia menjadi sebuah sepohon pokok yang besar. Okey, semasa proses tumbesaran ni, tumbuhan mengalami pertambahan bilangan daun. Dia mula dengan 1 daun. Lepas tu naik tambah 2 daun. Selepas beberapa minggu dia naik lagi. Daun dia pula mula kecil. Lepas tu makin besar macam manusia lah kan. Manusia lahir-lahir kecil je kan, baby tu kecil. Lepas tu lama-lama dia makin panjang. Tapi kamu tak nampak kan. Lepas berapa hari tu kamu tengok dah besar dah boleh berjalan, dah boleh pusing. Sama juga dengan tumbuhan. Kan? Okey. Yes, saya. Saya nak pergi tandas. Okey. Alright. Jadi semasa pembesaran tumbuhan, kamu perlu tahu proses pembesaran tu bermula dengan biji benih. Selepas biji benih, dia keluar daun. Daun tu mula daripada 1 daun, lepas tu dia bertambah 2 daun, lepas tu tambah. Pokok dia pun macam manusia lah, mula kecil, rendah, lepas tu makin tinggi dan banyak daun. Okay? Alright.
Itu tumbesaran tumbuhan. Okey, boleh faham? Boleh. Kalau pokok, dia punya batang pun mula batang dia kecil je kan. Besar tu je. Makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Kalau pokok tu memang macam pokok durian ke, pokok balak tu lagi sebesar-besar peluk kamu kan. Jadi itu dia tapi dia mengambil masa banyaklah, bertahun-tahun untuk membesar. Macam pokok durian kan. Ada pokok dia kecil je dah keluar buah. Kan? Contohnya pokok apa kecil-kecil dah keluar buah? Pokok apa? Dia rendah macam ni je tapi dah keluar buah. Pokok apa? Pokok tomato kan? Dia rendah je tapi dah keluar buah tomato kan? Betul tak? Cili. Pokok cili. Ya, betul, pokok cili pun. Dia rendah je tapi dia keluar buah. Tapi ada pokok dia kena tinggi besar-besar baru dia keluar buah. Contohnya pokok apa? Lemon. Pokok lemon. Okey, lagi pokok buah-buahan kan? Contohnya pokok rambutan. Dia dah besar tinggi baru dia keluar rambutan kan? Pokok durian pun kan? Pokok durian pun dia dah tinggi tu baru dia keluar bunga, lepas tu baru ada buah. Okey. Itu tumbesaran tumbuhan. Okey. Okey. Ini peringkat tumbesaran pokok tomato mengikut urutan. Mengikut urutan. Sekejap Cik padam dulu. Buang. Pergi buang. Arisha. Pergi buang. Okey. Okey, ini peringkat tumbesaran pokok tomato mengikut. Cikgu bagi contoh pokok tomato lah kan. Okey, pokok tomato kalau tengok gambar di sebelah kiri ni dia bermula daripada biji benih yang pertama. Selepas biji benih tu bercambah. Okey, kita panggil biji benih bercambah. Selepas dia dah bercambah tu dia menjadi anak pokok. Okey, dia jadi anak pokok. Selepas jadi anak pokok dia kena berbunga dulu. Sebelum pokok buah dia mesti berbunga dulu. Selepas dia berbunga baru dia akan mengeluarkan Pokok berbuah. buah. Kalau pokok tu tak ada bunga, boleh ke dia berbuah? Tak boleh. Dia mesti berbunga baru dia akan keluar buah. Jadi boleh faham? Okey. Alright, cikgu nak siapa boleh volunteer tolong bacakan peringkat tumbesaran ni. Seorang volunteer baca. Cikgu, muka surat berapa? Kamu baca kat skrin. Ada tak? 55. 55. Okey, cuba baca peringkat tumbesaran pokok tomato ni. Berapa? Okey, jumpa muka surat 55. Kat skrin cikgu ni tak nampak Nampak? Okey, cuba baca tak dengar. Okey. Cuba baca peringkat tumbesaran pokok tomato ni. Yang pertama mula dengan biji benih. Yang kedua Biji benih bercambah. bertambah. Okey, yang ketiga, Anak pokok. yang keempat, Pokok berbunga. okey, yang kelima, Pokok berbuah. pokok berbuah. Pokok tomato ni dia pokok yang tinggi ke yang rendah je? Rendah. Rendah saja. Buah tomato berwarna merah kalau dah masak. Kalau dia muda lagi warna apa? Oranye. Kalau dia muda lagi dia belum masak tomato. Hijau. Hijau. Dia kalau muda lagi dia warna hijau. Selepas tu dia akan bertukar warna menjadi warna merah. Bagus. Okey, itu peringkat tumbesaran pokok. Okey.
Tak semestinya pokok tomato, semua pokok pun inilah dia punya peringkat tumbesaran. Okay. Alright. Boleh teruskan? Boleh. Oh, Boleh. terus. Okey. Dalam proses dia membesar tadi biji benih. Okey, biji benih kamu dah siram-siram dia dah keluar pokok kecil. Okey, dalam peringkat dia nak jadi daripada pokok anak pokok tu nak jadi pokok yang besar, apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Daripada pokok anak pokok kecil sampai dia jadi pokok yang besar, apa yang diperlukan? Air. Diperlukan air. Diperlukan udara. Okey, kenapa pokok perlukan udara? Sebab pokok pun boleh nak. Okey, kenapa pokok nak bernafas tu untuk apa? Sebab untuk Ingat tak masa tahun 1 kita belajar tumbuhan membuat makanannya sendiri? Ya betul. Tumbuhan di dalam badan dia tu dia membuat makanan dia sendiri kan? Jadi dalam dia proses nak buat makanan dia tu dia perlukan udara, terutamanya karbon dioksida. Okey. Kalau kamu kat rumah, kalau kamu ada anak pokok, ada pokok kecil, cuba kamu tutupkan dia rapat-rapat dengan dengan botol, tutup. Okey. Apa akan jadi ke pokok tu? Adakah dia boleh hidup? Tak boleh, dia akan mati. Okey? Dia tak boleh, dia akan mati. Dia akan mati mula daun dia jadi warna kekuningan, lepas tu dia kering, last sekali dia akan mati. Okey. Itu udara, kemudian pokok perlukan juga cahaya matahari untuk dalam tempoh dia membesar. Okey. Satu lagi tambahan, kalau kamu tengok kat skrin cikgu ni, ada yang cikgu tulis berwarna merah ni. Cuba baca apa yang cikgu tulis yang berwarna merah ni. Apa tu nutrien? Apa tu nutrien untuk pokok? Nutrien untuk pokok ni apa? Macam nutrien. Apa tahu? Nutrien untuk pokok ni apa? Pernah dengar baja pokok? Pernah. Kalau kita manusia, kita perlu nutrien tu daripada sumber makanan daging, sayur-sayuran. Pokok pun dia perlukan sumber nutrien. Biasanya kita akan letak baja. Pernah tengok baja pokok supaya dia dapat membesar dengan lebih sihat, dengan lebih gemuk. Kalau pokok tu yang kamu tak letak baja, dia boleh hidup juga. Hanya dengan kamu siram air, dengan udara, dengan matahari. Tapi dia tak gemuk, tak besar. Okey, jadi dia perlukan tambahan bantuan, itulah dia perlukan manusia untuk tambahan memberi nutrien kepada pokok-pokok. Okey, faham? Tapi kalau pokok di hutan perlu kamu letak nutrien? Kalau pokok dalam hutan tu tak perlu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab hutan tu besar. Hutan tu besar. Okey lain? Sebab apa pokok kat hutan tu dia boleh pokok tumbuh besar-besar, gemuk-gemuk tanpa kita letak nutrien dia, letak baja. Siapa tahu? Sebab dekat hutan kan ada haiwan-haiwan juga kan? Lepas tu pokok-pokok pun ada pokok-pokok yang macam ada pokok, lepas tu daun dia dah luruh, dia akan mati, dia akan gugur ke tanah. Okey, dalam tanah ada cacing, ada haiwan-haiwan dalam tanah kan? Okey, haiwan-haiwan inilah dia akan memberi nutrien kepada pokok secara semula jadi. Okey, boleh faham? Cacing-cacing tu sebenarnya dia ada fungsi untuk pokok. Cacing tu dia gebur-gebur ke tanah, lepas cacing tu lama-lama dia mati, dia akan jadi akar pokok tu akan serap dan dia akan jadi nutrien kepada pokok. Okey, baja, kita panggil baja semula jadi. Lepas tu ada haiwan-haiwan pula, ada haiwan dia akan berak-berak kan? Haiwan kan berak merata-rata kan?
tai haiwan tu, sisa buangan haiwan tu pun akan jadi baja semula jadi. Dia akan lalulah proses. Itulah hebatnya kebesaran siapa? Kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. Tuhan kan yang cipta semua tu. Dia siapa yang cipta? Tak tahu. Pokok tu siapa cipta? Allah. Kan? Allah, Tuhan yang cipta. Okey. Itu tentang keperluan asas tumbesaran tumbuhan. Okey, keperluan asas tumbesaran tumbuhan ada berapa? Banyak. Keperluan asas tumbesaran tumbuhan ada berapa? Ada berapa? Okey, yang pertama? Air. Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Cahaya matahari. Yang keempat? Matahari. Nutrien. Okey, bagus semua. Okey, dah sampai ke saya. Ada yang buah yang makan insect. Macam Finnish flytrap, dia tak dapat enough nutrient. Dia makan insect untuk bagi nutrient kat dia. Bagus Farzana. Info yang sangat bagus. Betul, ada juga tumbuhan yang makan haiwan lain untuk memberi nutrien kepada dirinya. Sebab itulah kita semua saling perlu memerlukan. Okey. Alright, sekarang tugasan kamu ialah cikgu nak kamu bina peta item, peta buih. Tahu peta buih? Yang bulat tengah, pasal ada bulat tepi tu. Tahu. 3 peta buih yang kamu perlu buat. Okey, 3 peta buih. Yang pertama, kepentingan tumbuhan. Yang kedua, keperluan asas biji benih. Apa keperluan asas biji benih? Yang ketiga, keperluan asas tumbesaran tumbuhan. Apa yang diperlukan? Okey, boleh? Boleh. 3 berapa? 3 peta buih. Yang pertama, peta buih tentang kepentingan tumbuhan. Yang kedua, keperluan asas biji benih. Yang ketiga, keperluan asas tumbesaran tumbuhan. Okey. Kemudian tugasan yang kedua, okey, dengar semua ni. Okey, tugasan yang kedua, jawab soalan di buku teks muka surat 59 dan 6 hingga 60. Soalan nombor 3 dan nombor 6 sahaja. Soalan nombor 3. Okey, cikgu tunjuk gambar dia. Ni. Dekat buku teks ni ada jawab soalan. Nombor 3 ni saja kamu jawab. Perhatikan peringkat tumbusaran pokok bunga matahari. Susun peringkat tumbusaran tumbuh-tumbuhannya mengikut peringkat. Ini saja. 1, 2 tak payah. Kemudian nombor 6 sahaja. Nombor 6 sahaja. Nombor 6 ni susun peringkat tumbusaran pokok kelapa mengikut urutan yang berikut. Ini muka surat 59-60. Okey, saya Jumpa. Okey, yang di buku teks cuma nombor 3 dan nombor 6 sahaja. Okey, susun dia punya peringkat tumbusaran pokok. Okey, nak buat kat mana? Nak nombor 6 dan nombor 3. Okey, nak buat kat mana ni? Okey, buat di buku. Kalau ada buku, buat kat buku. Kalau tak ada, boleh buat di kertas. Okey? Okey. Tugasan pertama, peta item. Right? Okey, kepentingan tumbuhan, keperluan asas ini pun ada di buku teks muka surat 59.
Muka surat 59 ada ditunjukkan. Ada diberi apa dia punya. Tu kalau kamu review balik memang akan jumpa. 3. Kepentingan tumbuhan, keperluan asas biji benih dan keperluan asas pembesaran tumbuhan. Typing kat mana? Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Buat peta item. Okey. Peta iting peta buih macam mana? Biasalah kan banyak kali dah cikgu suruh kan? Tapi buat kat mana? Ingat tak? Buat di, kalau ada buku buat di buku, kalau tak ada buat dekat kertas. Okey, dekat A4 pun boleh. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Semua okey? Boleh buat? Rasa-rasa boleh buat? Okey, dah siap? Hantar di Google Classroom ya. Hantar di Google Classroom. Okey, tugasan sebelum cuti. Okey, cikgu nak tanya tugasan sebelum kamu bercuti hari tu. Dah siap ke belum? Dah. Okey. Kalau dah, okey. Kalau belum nanti buat boleh hantar Alright, nanti boleh hantar. Okey. Alright. Okey, ada sesiapa lagi nak tanya soalan? Tak ada. Semua boleh faham? Boleh. Okey, terima kasih semua. Kalau boleh faham, itu saja kelas kita pagi tengah hari ini. Boleh sambung buat tugasan kamu, okey? Bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.